Seterusnya kita akan ke negeri di bawah bayu dan antara paparan, isu air di Universiti Malaysia Sabah UMS mendapat perhatian Perdana Menteri. Laporan penuh bersama Dia Sahlan, silakan dia. Baik Farhatul, Kerajaan Persekutuan sedia menyalurkan peruntukan tambahan bagi menangani masalah air di Universiti Malaysia Sabah UMS. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau memahami kesukaran yang dihadapi warga UMS akibat isu berkenaan. Jelas beliau perbincangan bersama dengan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor juga sudah dilakukan agar langkah sewajarnya dapat diambil demi kebajikan rakyat. Negeri cari semua maklumat penyelesaiannya. Di luar semua baik ada air. Dalam kadang-kadang tersangkut air. Jadi maknanya kita dengar. Cuba selesaikan dengan sebaik mungkin. Dan saya beritahu kepada Ketua Menteri, kalau dikatakan diperlu tambahan peruntukan, saya bagi. Kerana ini anak-anak kita. Datuk Seri Anwar menyatakan demikian ketika berucap merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri 2025 di Hongkod Koisaan KDCA Penampang. Pada tahun 2023, Perdana Menteri telah meluluskan peruntukan RM3 juta bagi menyelesaikan isu air di UMS. Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata program solar madani yang dilaksana tahun ini akan memastikan kebanyakan kawasan luar bandar Sabah tidak lagi bergelap pada waktu malam. Inisiatif tersebut akan memastikan memberi manfaat besar kepada penduduk pedalaman. Dia murah tapi terang. Tak payah standard internasional. Standard kita untuk beri. Dan saya dah luluskan supaya hampir keseluruhan kampung-kampung, desa dan pedalaman di Sabah akan terang dengan kuasa solar. Jadi mulai tahun ini. Projek rintis program solar madani dilancarkan di daerah Tawau baru-baru ini melibatkan pemasangan 40 tiang lampu solar hasil kerjasama Universiti Malaysia Perlis UNIMAP dan komuniti setempat. Sejumlah RM350 juta diperuntukkan kerajaan untuk pemasangan dan penyelenggaraan lampu jalan kampung di seluruh negara. Kerajaan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang cuba mengganggu kedaulatan Sabah. Ini termasuk tuntutan oleh kumpulan yang mendakwa sebagai waris Kesultanan Sulu. Menurut Perdana Menteri, tindakan tegas telah diambil di pelbagai peringkat bagi menolak tuntutan tidak berasas itu. Dalam Jemaah Menteri, kita putuskan kita lakukan maksima. Hantar peguam dan Jabatan Peguam Negara lawan di tiap negeri kota. 5-6 kota. Lawan kes supaya kita pertahankan maruah Sabah. Dan Alhamdulillah sekarang kes tutup kerana kita menang semuanya. Isu maruah negeri, maruah Sabah dan kedaulatan Sabah itu kita beri keutamaan. Perdana Menteri turut menasihati rakyat agar tidak mudah terpedaya dengan hasutan pihak luar, sebaliknya terus teguh mempertahankan kedaulatan Sabah. Perkasa pembangunan ekonomi luar bandar itu antara komitmen kerajaan negeri yang dilaksana melalui pelbagai pendekatan strategik. Antaranya pemodenan pertanian, galakan perusahaan kecil dan sederhana PKS serta pembangunan pelancongan komuniti. Dalam konteks pembangunan, keamatan juga terkait dengan pembangunan sektor pertanian, khususnya penanaman padi yang menjadi nadi keterjaminan makanan negara. Sehubungan itu, usaha meningkatkan pengeluaran tanaman makanan tempatan adalah selari dengan agenda nasional ke arah memperkukuh daya tahan rantaian bekalan makanan, sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap bahan import. Datuk Haji Ji berucap dalam Majlis Perasmian Pesta Keamatan 2025 Peringkat Negeri di Hongkod Koisaan KDCA Penampang. Datuk Haji Ji turut menekankan kepentingan sokongan dan kerjasama padu antara kerajaan negeri serta persekutuan bagi memastikan agenda pembangunan negeri dilaksana dengan lebih berkesan.
Saya sangat optimis. Kerjasama dan hubungan akrab antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan adalah kunci kepada kejayaan dan kesejahteraan kita bersama. Datuk Haji G turut menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri yang hadir menyempurnakan perasmian sambutan Pesta Keamatan yang disifatkannya sebagai bukti komitmen Kerajaan Persekutuan terhadap Sabah. Pesta Keamatan tahun ini yang membawa tema Keamatan untuk Semua menandakan sambutan ke-65 sejak ia diperkenalkan secara rasmi pada 1960. Ia bukan sekadar sambutan budaya tetapi simbol perpaduan dan keharmonian rakyat Sabah. Sementara itu, polis Penampang meningkatkan kawalan keselamatan di sekitar bangunan KDCA. Ia bagi memastikan acara kemuncak sambutan Pesta Keamatan 2025 berjalan dengan lancar. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita bersama Nirona Newman di sana. Silakan, Rona. Baik, kemeriahan Pesta Keamatan hari ini terus diserikan dengan pelbagai aktiviti. Oleh itu, aspek keselamatan menjadi keutamaan bagi memastikan sambutan dalam suasana aman dan terkawal. Dan untuk mengetahuinya lebih lanjut, bersama saya, Ketua Polis Daerah Penampang, Superintendent Semi Newton. Baik Tuan, mungkin boleh kongsikan persiapan pihak polis untuk memastikan keselamatan orang ramai semasa sambutan Pesta Keamatan ini. Bagi memastikan kelancaran Pesta Keamatan tahun 2025 pada kali ini, pihak PDRM dari awal lagi telah mengatur gerakan penugasan yang mana kita juga ada mendirikan pondok kawalan di kawasan KDCA ini yang mana akan menempatkan pada satu masa 3 orang mengikut shift. Kita ada 3 shift dalam sehari. Di samping itu juga kita ada shift untuk mengatur lalu lintas trafik agar ia berjalan dengan lancar. Mungkin ada kawalan khas ataupun tambahan anggota khususnya di tumpuan ramai di sini. Pada 30 hari bulan iaitu hari ini dan juga esok 31 seperti yang telah kita jangka bahwa kehadiran akan bertambah lebih ramai. Kita telah menempatkan seramai 204 orang petugas untuk 30 dan juga 31 yang mana terdiri daripada trafik, anggota GD, anggota PGA juga ada, anggota rapid team juga ada dan unit-unit yang lain. Mungkin terakhir sekali, apa nasihat untuk orang ramai untuk menyambut sambutan hari ini, kali ini? Nasihat saya kepada pengunjung-pengunjung yang berkunjung ke KDCA, yang pertama ialah berkaitan dengan parkir. Memandangkan keadaan parkir di kawasan KDCA ini adalah terhad, dinasihatkan menggunakan pengangkutan awam atau juga pengangkutan lainlah seperti Grab dan sebagainya. Untuk yang membawa kenderaan, apabila meletakkan kenderaan, perlu memastikan kenderaan pengunjung dikunci atau di lock, dan jangan tinggalkan barang-barang berharga di dalam kenderaan kerana itu boleh mengundang kepada memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan jenayah lah. Baik, terima kasih dengan perkongsian yang telah diberikan oleh Tuan tadi. Itu sahaja laporan yang dapat kami kongsikan. Kembali ke studio. Silakan. Baik, setakat ini dahulu perkongsian dari Sabah petang ini. Terus bersama Farhatul untuk lebih banyak perkembangan semasa negara dalam berita wilayah. Dari Sungai hingga Segara, Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih dia.